susah untuk mewakili maksud sebenar. Maksud sebenar khusyuk tu susah kita nak wakili sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab, dalam penggunaan istilah lah secara teknikalnya di dalam agama kita ni. Jadi ataupun dalam pembicaraan, dalam pembelajaran ataupun dalam pengajian Islam kita lah, khusyuk tu susah nak dimaknakan. Jadi kita panggil khusyuk juga dalam bahasa Melayu. Jadi alhamdulillah lah kita dah terangkan khusyuk, kita dah terangkan al-khudu'. Apa beza dan kesamaan mereka berdua ni, yang mana kita boleh simpulkan sebagaimana juga yang telah disimpulkan ataupun telah disentuh dalam satu kitab yang kita panggil kitab Tafsir Ibnu Katsir, ataupun dalam satu pendapat, contohnya Abu Hayyan dalam kitab dia, kitab tafsir jugalah, yang menyatakan bahawa khusyuk itu kalau kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 itu, ia membawa maksud dekat. Maksud dia tu dengan tadi kita dah bahas dah tuan-tuan yang sebelum-sebelum ni, ataupun dia kata dekat dengan tunduk, dia kata begitu. Jadi saya tak nak bahas panjang khusyuk-khudu' ni lah sebenarnya kan, tapi nanti kita cerita perihal sahabat-sahabat macam manakah tanda-tanda mereka itu khusyuk dan juga khudu'. Jadi tuan-tuan makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang sikit lah. Khudu' sebelum ni kita dah cerita dah. Khudu' sebelum ni adalah maksud tunduk. Tunduk ni tunduk secara fizikal lah. Khusyuk tuan-tuan makan Allah Subhanahu wa taala, dia ada kurang lebihnya dengan perkataan ataupun maksud tunduk tadi. Ataupun dia khudu' dengan khusyuk ni maknanya lebih kurang. Sebab itulah disertakan selalu khusyuk dan khudu'. Kalau kita tengok perkataan Abu Lais pun, dia cakap khudu' ni anggota badan. Khudu' ni adalah sesuatu benda yang tunduk. Iaitulah tunduknya itu melalui anggota badan sahaja. Adapun khusyuk itu adalah meliputi seluruh bentuk badan, tubuh badannya, suaranya, pandangannya dan tunduknya. Jadi tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa benda itu jelas dah. Cuma tunduk ni tuan-tuan, tunduk ni banyaklah. Tunduk ni tunduk yang dimaksudkan daripada khusyuk dan khudu' ini adalah tunduk batiniah, tunduk ruhiyah dia, tunduk lahiriah, tunduk semua sekali, bukan sekadar luaran saja. Jadi kita nak buat kesimpulan gitulah. Mudahnya khusyuk ni kalau ikut guru saya tuan-tuan, khusyuk ni tenang hati dia, dan khudu' ni merujuk lebih kepada tenang anggota dia. Kita dah bahas sebelum ni kan. Khusyuk tu hati, adapun khudu' itu tunduk ataupun tenang anggota dia. Jadi kedua-dua tadi apabila dia datang khusyuk, automatik khudu', automatik anggota dia juga akan ada khudu' lah, akan ada ketenangan. Jadi itulah kalau kita nak simpulkan daripada apa yang pernah kita bincangkan dulu, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni cuba kita lihatlah, kita tengok sikit beberapa riwayat hadis yang dibawa oleh penyusun satu kitab yang kita ambil, kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab yang disusun oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Saya rasa kenal lah. Bagi beliau ni susun satu buku, buku Hayatus Sahabah lah. Hayatus Sahabah, saya ambil kisah-kisah sahabat lagi ni. Dia nak menerangkan satu tajuk yang tajuknya dia khususkan tajuk Al-Khusyuk. Dia keluarkanlah kisah-kisah Al-Khusyuk dalam kisah-kisah para sahabat, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu riwayat an Ahmad. Imam Ahmad ini telah mengeluarkan di dalam kitab dia, iaitulah kitab Az-Zuhdi an Sahal ibn Sa'ad, daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka dia berkata radhiyallahu anhum ajma'in, kana Abu Bakrin, kata beliau, kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salati. Sungguh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, dia tidak yaltafit, maknanya dia tidak berpaling, tidak memandang ke kiri dan ke kanan, tak jeling ke kiri dan ke kanan, tak ada berpaling sana ke sini, pandang sana sini dalam solat dia. Jadi hadis ni tuan-tuan, kalau kita kata dalam kategori hadis ni adalah kategori berbentuk asar, kita panggil. Kita ambil keluar sikit tuan-tuan, hari ni keluar sikit lah. Sebab hadis ni tak banyak, jadi saya ambil pengenalan tentang hadis. Kita kenal sikit hadis tu macam mana. Jadi hadis yang kita baca tadi tu namanya asar, berbentuk asar. Asar ni maksud dia hanya sampai kepada sahabat sahaja. Sebab hadis ni hanya cerita tentang Sayyidina Abu Bakar. Dia tak kata anak Nabi SAW juga buat macam tu. Tak. Jadi kalau disandarkan kepada Nabi, maka dia akan kita panggil sebagai hadis marfu', hadis yang tinggi lah, hadis yang marfu' sampai pada Rasulullah.
Disandarkan kepada Rasulullah. Dia marfu. Tapi bila dia sampai pada Sayyidina Abu Bakar sahaja, diriwayatkan dia nampak Sayyidina Abu Bakar solat macam mana, maka di sini kita namakan sebagai athar. Asal ni tuan-tuan, dia nak menceritakan tentang apa? Tentang apa yang Sahal bin Sa'ad tadi. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu melihat macam mana Sayyidina Abu Bakar ni solat. Jadi antara yang dipetik oleh Sahal bin Sa'ad itu description. Dia ceritakan description yang dibawa oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ni. Dia kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, apabila dia mula je, bila dia dalam solat dia, maka dia takkan pandang ke sana ke sini dah. Mata dia takkan gerak ke sana ke sini dah. Ini dia solat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan ini termasuk dalam bab khusyuk dan khudu'. Jangan kata anggota lain tuan-tuan. Jangan kata anggota lain. Mata pun tak bergerak. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mazhab Syafi'i dalam solat, kita sujud ni, tempat mata kita kat mana dia? Tempat sujud kita. Mata kita tu kat mana tuan-tuan? Tempat sujud lah, betul lah kan tempat sujud. Tapi kalau masa rukuk tempat sujud juga. Kan? Kalau masa sujud, kat mana kita nak letak mata kita? Pejam mata. Ya ke pejam mata? Jadi ingat tuan-tuan, pemerhati Allah, dalam mazhab kita ni, dalam mazhab Syafi'i ni, setelah dibahas, dia ada lain sikit dengan mazhab pendapat imam lain. Ingat tuan-tuan, tapi kena fahamlah, bila saya kata mazhab ni, bukan maksudnya para imam ini dia reka-reka sendiri, bukan. Tak. Maknanya mereka ni telah conclude, dah masukkan daripada nas-nas dalil-dalil yang ada dalam Quran dan hadis lah. Maka akhirnya mereka buat kesimpulan yang kita panggil sebagai istinbat hukum. Kesimpulan lah, membuat satu kesimpulan hukum ataupun kesimpulan lesson, pengajaran daripada apa yang telah mereka kumpulkan itu. Jadi antaranya dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i menyatakan, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mata ni di dalam pandangan solat, tuan-tuan, di dalam solat ni, kita perlu tujukan mata kita ini pada satu tempat sahaja, iaitulah di tempat sujud. Apapun posisi kita, semasa rukun apapun, maka walaupun ketika kita sujud, maka kita perlu pandang tempat sujud, kecuali dia ada kecuali tuan-tuan. Saya sebut gitu tuan-tuan, supaya kita ingat tempat yang penting je. Dia ada satu kecuali rupanya. Kecuali tuan-tuan, jadi dia mudah sikit ingat tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini pun diajar kaedah ni di Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah, kecuali itu kan. Jadi kecuali tuan-tuan, semua boleh tengok, semua kena tengok sujud, kecuali semasa tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Semasa kita bersyahadah, itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mula syahadah sampailah kita beri salam. Sampailah kita sebelum beri salam itu, maka kita tak lagi tengok tempat sujud. Ketika kita sebut asyhadu tu, mata kita perlu alihkan kepada telunjuk kita. Saya rasa tuan-tuan pun dah tahulah. Tengok telunjuk tu, jari telunjuk sampai sudah lah, sampai habis. Kan, fil alamin innaka hamidum majid. Pacakkan mata kita pada telunjuk kita, pada syahadah kita ketika itu. Maka pada masa itu sahajalah, selain daripada tempat sujud yang kita boleh pandang. Tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa rukuk pun sama tuan-tuan. Kita kena pandang tempat sujud. Ada orang tanya saya sebelum. Kita kena pandang tempat sujud sebenarnya. Cuma ada sesetengah kitab dalam mazhab Syafi'i juga menuliskan, masa kita rukuk kita boleh pandang ke arah kaki. Sebab kita ni rukuk ni kan kena sempurna kan, dia punya rukuk tu lah. Kan, tapak tangan letak kat lutut kan. Kita panggil tegakkan tangan ni. Tegangkan tangan, siku ni kena tegangkan. Kena tekan lutut tu. Jari kena buka sikit. Bukan buka sangat tuan-tuan, buka sikit dan berbentuk genggam begitu. Dan pastikan jari-jari itu semua menuju ke bawah. Menunjuk ke bawah lah, menunjuk ke arah kiblat lah begitu. Kena buka betul-betul. Jadi itu kaedah sujud lah, rukuk lah. Jadi rukuk ni bila kita nak sempurna, yang paling disebutkan oleh Nabi SAW adalah belakang, bahagian belakang. Kena luruskan bahagian belakang sehinggalah dalam hadis kata, sehingga seolah-olah kalau diletakkan sebekas air, macam besin lah kan, tak tumpah air. Bukan suruh letak betul tuan-tuan, jangan buat begitu. Tak payahlah kau pergi letak, kan orang tengah solat tu pergi letak begitu, tak, bukan begitulah maksud kita. Cuma kita nak nampak posisi rukuk tu begitulah.
Jadi dalam setengah kitab dituliskan, masa tu kita boleh tengok kaki sekejap. Rukuk tu untuk tengok kaki, sekadar untuk samakan belakang kepala dengan belakang badan itu. Jadi masa kita dah rasa macam dah okey, badan kita belakang kita dah tegak, kemudian kita kena pandang semula tempat sujud. Mula-mula nak dapatkan posisi sahaja kita boleh pandang kaki. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu barulah baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kan. Macam tasbih dalam itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memang sangat fokus lah, maknanya dia fokus kepada tempat mata walaupun depan Kaabah. Ada orang tanya soalan banyak, tuan-tuan. Saya sebelum ni ajar fiqh juga sebelum ni. Jadi orang tanya pasal Kaabah. Dia kata kalau sembahyang kat Mekah bukan ke sunat pandang Kaabah. Dia ada pendapat begitu. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i pandangan masih juga di tempat sujud. Nak tengok Kaabah lepas daripada itulah. Kita bukan nak sembah Kaabah. Kaabah ni arah je. Kan? Tengok Kaabah ni dia ada ibadat dia yang tersendiri. Jadi jangan risaulah. Tengok Kaabah ni dalam solat tak perlu. Lepas solat silakan. Jadi tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas sembahyang habis tengok-tengoklah. Jadi itu adalah description kaedah ataupun Sahal bin Sa'ad ini, dia ceritakan baginda Sayyidina Abu Bakar ni secara luaran dia. Dalaman ni kita nak cakap macam mana kan? Tak boleh. Kita tengok luar je. Kan? Jadi dalam ni tak boleh nak cerita kecuali Sayyidina Umar sebagai contoh. Sayyidina Abu Bakar cerita sendiri apa yang berlaku pada diri dia. Tapi tak adalah. Tak ada. Jadi Sayyidina Sahal kata begitulah keadaan solatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Tapi tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ataupun kenapa fizikal ataupun anggota Sayyidina Abu Bakar ni dia boleh sampai tahap begitu dalam solat? Tak bergerak, tak ada gerak-gerak ataupun kita panggil apa, maknanya fokus. Mata pun begitu fokus. Maka ini adalah kata ulama sebab dalaman hatinya pun begitu. Dan hati itu kita namakan sebagai khusyuk lah. Khusyuk ni menyebabkan tubuh badan dia jadi khuduk, jadi tunduk dan fokus dia yang terlampau. Maka terzahirlah dalam tubuh badan itu dengan sebab khusyuk dalam hati tadi. Itu satulah. Yang kedua tuan-tuan, kita kena faham juga bahawa kalaulah kita ni khuduk anggota luar, kita fokus anggota luar, dalam hati belum tentu lagi sebenarnya. Kan sebab kalau tengok dalam drama tuan-tuan, drama tu dia orang sembahyang juga, nampak khusyuk betul dalam TV tuan-tuan. Kan tak bergerak betul sembahyang dia. Tapi lakonan kan, kita tak boleh nak agak dia punya hati tu macam mana. Gerakan luar cantik lah, tapi hakikat kita tak tahu. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tahulah keadaan dia, kedudukan dia macam mana. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab apa ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, dia kata apa, sesungguhnya kami ni di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni telah sepakat selepas Nabi SAW, orang yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Umar. Selepas pada Umar tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka kami berbeza-beza pendapat. Maksudnya Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhu ajma'in, semuanya sepakat. Tak ada orang yang kata Umar dululah baru Abu Bakar lah radhiyallahu anhu ajma'in. Ali dululah kemudian Abu Bakar. Tak ada tu. Kalangan para sahabat, mereka semua dah faham dan mereka semua tahu kedudukan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jadi, cuma kata Sayyidina Ali, lepas daripada Sayyidina Umar, maka kami ni jadi beza pendapat lah. Jadi, betul lah di kalangan para sahabat, ada yang mengatakan Ali lebih utama, ada yang mengatakan Osman itu lebih utama, kan? Jadi, masing-masing punya hujah lah, ada hujah masing-masing. Tapi tidaklah sehingga membawa kepada perpecahan begitu, cuma pendapat sahaja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kecuali lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu memang sepakat di kalangan ummah kedudukannya. Jadi kalau kedudukan Sayyidina Abu Bakar sampai signifikan begitu, kita fahamlah macam mana yang dikatakan yang solat itu macam mana di luar, begitulah di dalam. Jadi apabila dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni dengan solatnya begitu tenang, begitu hening, tak ada pandang kiri dan kanan, tak ada pandang begitu begini, dan begitulah sebenarnya dalamannya jugalah begitu. Jadi Ibnu Sa'ad pula, tuan-tuan makan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bawa hadis yang kedua. Saya baca hadis yang kedua, 15 minit lagi. Ibnu Sa'ad an Ibnu Sa'ad, daripada Ibnu Sa'ad pula keluarkan an Mujahid an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, telah mengeluarkan Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Abi Syaibah daripada Hadrat Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kenapa Hadrat? Sebab dia ni adalah seorang tabi'in besar.
an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Kan Abdullah bin Zubair ni siapa? Sebab tu saya kata saya nak lencong-lencong sikit hari ni sebab cerita dia best. Abdullah bin Zubair ni saya rasa macam dah cerita ke belum, saya tak pastilah. Saya tak pasti. Tak kot, tak sempat kot masa tu saya tak cerita pun. Minta maaf lah sebab kan kadang-kadang kuliah ke sana cerita benda yang sama. Kan, jadi saya ingat mana satu. Jadi saya rasa belum ceritalah. Tuan-tuan makan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab khusyuk dan khudu ni. Tiba-tiba Abdullah bin Zubair ni, kenapa pengarang bawakan hadis ni asalnya tadi daripada Sayyidina Abu Bakar yang first kan. Kita tahu Abu Bakar ni hebat, dia punya kedudukan. Tiba-tiba masuk kisah tentang Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan, lompat kepada Abdullah bin Zubair, tabi'in. Dan dia nak menceritakan tentang bagaimana solatnya Abdullah bin Umar. Tuan-tuan. Jadi saya pun, tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bacakanlah, kita baca sampai habis dulu lah. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya Abdullah bin Zubair ini annahu kana yaqumu fi salati ka'annahu ya'udun. Adalah ia ini apabila dia qiyam, dia bangun di dalam solatnya seolah-olah dia sebatang kayu, tak gerak-gerak, tegak, tak ada goyang sana sini, gerak situ sini. Macam mana tiang kayu yang ditegakkan terpacak, begitulah keadaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu apabila dia qiyam untuk solat. Cerita dia begitu. Baik. Jadi tiba-tiba daripada cerita Sayyidina Abu Bakar solat tadi, tiba-tiba melompat kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Jadi kita kena tahu siapa dulu Abdullah bin Zubair itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Zubair dia cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia, kalau dia cucu Sayyidina Abu Bakar, maknanya dia adalah anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah. Pening sikit tuan-tuan kita pusing-pusing sikit. Jadi anak saudara lah. Anak saudara ni maksudnya anak saudara lah, maksudnya anak saudara, faham anak saudara kan? Jadi Aisyah ni makcik kan, makcik. Maksudnya adik-beradik Sayyidatina Aisyah ni dia ada anak. Jadi anak saudara gitu kan. Anak siapa sebenarnya? Anak Asma. Asma bintu Abu Bakar. Kan adik-beradik Asma dengan Aisyah ni adik-beradik. Jadi Asma ni ada anak namanya Abdullah bin Zubair. Jadi anak saudara gitu. Dapat anak nama Abdullah dan suaminya yang bernama Zubair. Jadi semasa cerita hijrah yang kita duk dengar tiap-tiap kali Muharram tu tuan-tuan, Nabi kan berlindung kat gusur itu kan. Jadi Asma ni lah yang tukang bawa bekal makanan yang dibawa kepada ayah dia tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat gusur tu. Kan masa tu Asma tengah mengandung 7 bulan. 7 bulan tuan-tuan. Tengah mengandung dalam perut dia itulah Abdullah bin Zubair ini. Dan Abdullah itulah yang dibawa oleh Asma dalam kandungan dia semasa ulang-alik 3 hari 3 malam ketika mana Rasulullah berlindung dalam gusur itu. Jadi gusur ni kalau kita pergi, kita fahamlah kedudukan dia tuan-tuan, dia bukan jalan menuju Madinah. Sebab Rasulullah dia lari sikit daripada jalan biasa dia. Sepatutnya daripada Mekah ni nak ke Yathrib itu dia kena lalu utara, tapi dia kona pergi selatan dulu. Kemudian masuk gusur, barulah kona balik masuk jalan asal balik. Itu pun selepas masuk jalan asal tu dah lalu pesisir pantai pula. Maknanya jalan orang jangan pakai lah. Jalan pakai nak ke Madinah ketika itu. Tak apalah, kita tunggu bulan Muharram nanti tu dan cerita tu. Ramai penceramah akan cerita bab tu. Jadi Abdullah bin Zubair ini, kita tahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri Rasulullah. Dan Aisyah ni dia tak ada anak. Tak ada anak dengan Nabi. Maka dia ada banyak anak saudara lah. Jadi nak dijadikan cerita, Aisyah ni jadi dia ambil anak saudara dia ni jadi anak angkat. Macam anak angkat lah. Siapa dia? Abdullah bin Zubair ni. Jadi macam anak angkat lah. Senang cerita macam ni lah. Abdullah bin Zubair ni boleh dikatakan dia keluar masuk rumah Nabi SAW, rumah Sayyidatina Aisyah tu macam mudahlah masuk begitu, keluar masuk macam tak ada halangan apa-apa. Buka lah masuk gitu. Macam anak dia sendiri dah. Macam tu. Dia rapat sangat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya dia ni juga Abdullah bin Zubair ini, maknanya dia mendapat didikan yang langsung daripada Nabi SAW dengan suasana, dengan bi'ah rumah Nabi SAW bersama Sayyidatina Aisyah ketika itu. Jadi kita kena tahu juga lah kadang-kadang benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kita bela tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiba-tiba nak cerita pasal cucu Sayyidina Abu Bakar ni dalam rumah Nabi ni, kenapa nak cerita? Mudahnya begitu tuan-tuan.
Kena ceritalah sebab hadis tadi tu melompat tuan-tuan daripada Sayyidina Abu Bakar yang cukup mulia, tiba-tiba dia masuk tabi'in. Rupanya dia adalah cucu Sayyidina Abu Bakar. Cuma dalam bab rumah Nabi ni dia biasanya tak sebut rumah Nabi kan. Kalau kau kata rumah Nabi ni kat mana? Jadi semua orang akan kata rumah yang Nabi duduk dengan isteri mana biasanya. Dia takkan cakap rumah Nabi mana. Rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah macam tu lah. Itu semua rumah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau nak cerita rumah Nabi ni pun best tuan-tuan. Kena kaji sebenarnya. Hafsah ni rumah dia depan rumah Sayyidatina Aisyah. Rumah Sayyidatina Aisyah ni berdepan dengan rumah Sayyidatina Fatimah. Sebelah rumah Sayyidatina Aisyah adalah rumah Sayyidatina Saudah. Tuan-tuan ingat tak nama isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah. Kan? Kalau kat masjid tuan-tuan saya sebut begini, sudah Ustaz janganlah soal-soal. Risau dah tuan-tuan masing-masing. Nak ngajar-ngajar je Ustaz. Kalau soal-soal ni saya silap dah ni duduk depan ni bahaya gitu tuan-tuan. Jadi ginilah tuan-tuan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut begini. Kita masuk begini sikitlah tentang apa? Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seseorang itu seorang anak ni kita bila tanya nama mak dia kata tak tahu. Apa kita kata kat budak tu? Kita kata berat dia ni. Rosak dia ni kot. Programmer dia rosak dalam otak dia ni kot. Ada anak tak tahu nama mak. Masalah kita sekarang tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri dok kata isteri-isteri Nabi itu adalah ibu orang-orang yang beriman. Ibu orang yang beriman. Jadi kalau kita tak tahu nama ibu kita, anak fashion mana kita ni tuan-tuan? Sebab itulah kita kena ambil tahu tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa orang agak-agak isteri Nabi? 12 lah, 12. Secara ringkasnya 12. Hari itu saya tanya kat surau dia kata 9 tuan-tuan. Bapa nak mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak apalah 12 tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isteri Rasulullah ni kita panggil mak kita lah. Sayyidatina Aisyah tu masa Rasulullah wafat, umur dia baru 17 kan. Tapi tak ada satu orang pun yang boleh pinang dia. Sebab apa? Nak minta kahwin semua tak boleh sebab haram. Isteri-isteri Rasulullah adalah ibu pada orang mukmin. Tak boleh kahwin dah. Lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak boleh kahwin. Sebab itulah kita kena beri perhatian tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu. Gini tuan-tuan, saya kena sebut. Rasulullah kahwin dengan 12 orang. Sebab tu kita kata bukan semua sunnah Nabi tu kena ikut dah. Jadi ada sunnah Nabi yang boleh kita ikut dan tak boleh lah. Kahwin 12 tak boleh lah. Jangan buat tuan-tuan pemerhati Allah. Jadi Nabi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam banyak-banyak isterinya itu, seorang yang tak bermadu iaitu dah Khadijah radhiyallahu anha. Saya pun tak tahu kenapa namanya madu. Manis ke tak, saya tak tahulah. Jadi Khadijah seorang je lah salah satu yang tidak dimadukan. Yang lain semuanya bermadu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kahwin selepas mana Sayyidatina Khadijah wafat. Cuma kita kena hafal lah tuan-tuan, kena hafal. Kan kita duduk dalam majlis ilmu, duduk jadi orang surau. Siang malam datang subuh baca surah yang dahsyat-dahsyat tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi bila orang tanya hafal tak nama ibu-ibu kita? Tak tuan-tuan, habislah, rosaklah kita tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kita kena hafal lah. Ada 12 tuan-tuan. Saya cuba ulang lagi ni. Saya sebut tak ikut turutan. Saya tak ikut urutan kahwin lah. Saya tak adalah kata yang pertama, yang kedua tu maknanya isteri yang kedua Nabi tak, bukan. Jadi kita ikut yang mana yang kita ingat. Jadi Khadijah yang pertama, yang kedua biasa kita ingat siapa? Sayyidatina Aisyah. Tak apalah, masuklah Sayyidatina Aisyah. Lepas tu siapa? Kita ada Sayyidatina Hafsah. Selepas tu kita ada Sayyidatina Juwairiyah. Selepas tu kita ada Sayyidatina Saudah. Lepas tu kita ada Sayyidatina Safiyah. Kemudian kita ada Sayyidatina Maimunah. Kita ada Sayyidatina Maryam. Kita ada Sayyidatina Ummu Salmah. Kita ada Sayyidatina Ummu apa tu? Allahumma salli Muhammad. Ummu Salmah. Kemudian kita ada Sayyidatina Zainab. Zainab ni ada dua orang. Dua orang yang jadi isteri Rasulullah. Kita kena tahu juga tu. Tadi Ummu Salmah dengan Ummu Habibah, Kemudian kita ada Zainab. Yang pertamanya Zainab binti Huzaimah. Satu lagi Zainab binti Jahshin. Dua. Cukup tak 12 tuan-tuan? Nampak tuan-tuan ada yang tulis tu, jelah tu kot 12 cukup. Jadi tuan-tuan, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah. Lepas tu Saudah. Saudah tuan-tuan, bukan Saudah. Bukan Sa'adah, bukan. Saudah. Saudah, sin waw, dal, ta, marbutah.
Saudah, kemudian Safiyah, kemudian Maimunah, kemudian Maria, Ummu Salmah, Ummu Habibah, Zainab, Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Jahsyin. Ada orang tanya saya itu Hindun bukan isteri Nabi ke? Bukan Hindun tu. Hindun tu kita panggil dia sebagai Ummu Habibah tu. Tu gelaran-gelaran. Dia lah Maimunah pun nama dia Barrah kan. Nama-nama Nabi ni, isteri Nabi ni banyak yang ditukar lah. Contohnya macam Ummu Maimunah ni, nama Maimunah ni, nama asal dia Barrah, tapi Nabi tak suka nama tu. Jadi Nabi pun tukarkan jadi Allah SWT Maimunah. Itulah. Jadi kalau kita tak kahwin, kita tak suka nama isteri kita, tuan-tuan, rahmati Allah, tukar nama dia, tuan-tuan. Cuma jangan gaduh dengan mentua, sudah. Pandai-pandai lah, tuan-tuan. Jadi kita cuba hafal lah, cuba ingat begitu. Jadi untuk hafalan nama-nama isteri-isteri Nabi ni, saya ada buat satu, kita panggil apa, formula lah. Formula saya mudah aja, tuan-tuan yang berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita panggil lah, KJ Esmos. Dia macam ni. Kah ni K-A-H. Khadijah Aisyah lagi satu. H apa H? Hafsah. Khadijah Aisyah Hafsah, betul. Kah kan? Kah J. J ni siapa? Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, Juwairiyah. Kah J. Kenapa saya buat ni dalam satu grup? Sebab dia seorang. Satu grup tu seorang. Jadi selepas daripada itu kita ambil Esmus, S-M-U-Z. Setiap huruf tu dia ada dua orang. S-M-U-Z. Kah J, Esmus gitu kan. S-M-U-Z sebab dia ada dua orang. S ni ada dua, Saudah dengan Safiyah. M ni ada dua orang, Maimunah dengan Maria. U ni ada dua orang, Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Z ni ada dua orang, Zainab Jahsyin dengan Zainab Allahumma salli ala Muhammad Huzaimah. Zainab binti Huzaimah. Jadi macam itulah Jahsyin dengan Esmus. Banyaklah kita boleh pusing-pusing begitu, tuan-tuan. Jadi malam ni soal pula suami isi kat rumah tu, anak-anak rumah kan, sampaikan ke dia orang juga. Dan ceritalah kaedah-kaedah untuk menghafal nama tu sangat baiklah, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak tanya buat Nabi ni, tuan-tuan. Siapa yang meninggal masa Nabi hidup? Siapa, tuan-tuan? Kita tahu Khadijah. Nabi punya sedih tu dahsyat kan, masa Khadijah meninggal tu, tuan-tuan memohon Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya ada dua orang. Tak payah Google, tuan-tuan, tak payah Google. Kan? Nama yang seorang lagi yang meninggal pada ketika mana Nabi hidup adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah lah, itu yang meninggal. Zainab binti Jahsyin ni dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin pun tak lama lah, Zainab binti Khuzaimah ni tak lama. Berapa bulan kemudian dia meninggal lah. Jadi itulah yang meninggal ataupun wafat ketika mana Nabi itu, hayat Nabi itu masih ada. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu semuanya dikuburkan di Baqi' kecuali lah tiga orang, iaitulah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Maimunah dan juga Sayyidatina Maria. Tiga orang, tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena carilah pasal mak-mak kita ni, tuan-tuan. Macam tak minat mak kita kan. Tak rasa ke diri kita mukmin, tuan-tuan. Allah sendiri yang kata isteri Nabi ni adalah ibu kepada kaum orang mukmin. Jadi sepatutnya kita kena carilah, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi tu saya cerita yang tadi itulah. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ini, dia adalah anak saudara Nabi, anak saudara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Anha dia banyak membesar di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi sebab itulah Mujahid ini dia membicarakan tentang Abdullah ibn Zubair, dia sembahyang macam kokok, tegak tak bergerak. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar apabila dia solat, dia melakukan demikian. Sampai dia kata wal khusyu' fi as-salat, yang dinamakan khusyuk dalam solat ini adalah bila zahirnya itu kita nampak khuduk, kita nampak anggotanya itu cukup tenang, merendah diri, anggota tubuhnya itu tunduk sungguh dengan anggota kita, fokus tunduk dengan solat yang kita sedang lakukan, dan ia adalah satu cerminan kepada apa yang ada di dalam hati, iaitulah khusyuk tadi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu natijah, satu result, satu keputusan akibat daripada kita melakukan perkara lain, dan akhirnya kita dapat satu keputusan dengan tubuh badan kita itulah tenang, hening dan tegak begitu, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah khusyuk Nabi, khusyuknya para sahabat ketika ini, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala. Qulu qawli hadza wa dah. Astagfirullahalazim wa lakum. Saya rasa moga-moga bermanfaatlah kisah-kisah yang mungkin sebab saya pusing-pusing begitu kan.
sekejap ke sana ke sini, harap-harap bermanfaat jugalah. Sebab nak cerita Abdullah bin Zubair tadi, saya pusing jauh sikit lah. Aku nak qauli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya serahkan semula kepada si majlis kita pada malam